selamat pagi semua. Waalaikumsalam, sir. Okey. Jelas ke suara saya ni? Jelas, sir. Okey, alhamdulillah. Okey, sekejap saya nak buka saya punya file ni dan juga tengah duk add sebahagian beberapa orang yang pelajar lagi. Okey, yang lain tu mungkin boleh buka buku nota awak. Okey, kita punya textbook tu muka surat 38. Okey, insyaAllah hari ni kita akan belajar topik ataupun chapter analysis of function 1. Okey, analysis of function on page 38. Okey, saya duk cakap rupanya tak unmute. Okey, nampak skrin yang saya share sekarang ni? Nampak, sir. Okey, alhamdulillah. Okay, so inshallah for today's class we're going to continue on the next topic about analysis of functions. Okay, so basically for today's class we're going to learn how to sketch a graph of polynomial functions. We're going to learn how to sketch a graph of polynomial function using derivative. Okay, using derivative. So sebelum ni kita akan ada belajar pasal differentiation. Okay, kenapa kita differentiate? Kita nak cari apa ni? Okay, so let's say we have this function fx equivalent to for example 2x plus 1. Okay, 2x plus 1. So these are functions. So
when we differentiate these functions, okay, when we differentiate, we do the first differentiation, okay, we have prime, so we get 2, and then 1 becomes 0, okay. So the things that we differentiate basically, okay, the result is the slope of the graph, the slope or the gradient of the graph, okay. So itu tujuan, salah satu tujuan kenapa kita differentiate, kita nak dapatkan dia punya slope keturunan, okay. So kalau graph yang linear ni, power of 1 ni, dia punya kuasa dia, okay, kita tahu basically graph dia mesti straight line. Graph dia mesti straight line, and then this one since the slope is positive, okay, so bentuk dia akan jadi macam ni, straight line dia, okay. Become macam ni lah, straight line dia. Ini kalau simple ataupun basic functions, okay. But for today's class, okay, we have more complicated or more complex functions. We have polynomial functions, okay. For example, we have 2x cube and then plus 5x plus square plus 2x, okay. Hilang pula. Okay, plus 2x. Okay, so now we have this kind of functions. So bila nak lukis graph, okay, untuk yang function macam ni, this one we call as polynomial functions. Polynomial functions. So with the polynomial functions, we can also draw or sketch the graph by using method derivative or differentiation. Okay, so itu yang kita akan belajar ni. Salah satunya kita dapatkan dia punya slope dia dulu. Dapatkan slope untuk kita tengok dia increasing ataupun decreasing functions. Lepas tu nanti kita akan cuba sketch dia punya graph. Okay. So for this topic, analysis of functions, basically we're going to learn two things. Okay. First, we're going to learn about the first derivative. Okay, first derivative. Okay, kita differentiate untuk kali pertama. Okay. And then second, we're going to learn about the second derivative. Okay, we differentiate this function, the original function, for another time. This one we call as second derivative. Okay, so dia ada tujuan dia. Kenapa kita buat first derivative, and then kenapa kita buat second derivative. Dua-dua ni kita kena buat untuk kita lukis graph. Graph apa ni? Graph polynomial functions. Okay, contoh ni graph dia lah. For example, ada contoh kat sini tak? Okay. So, okay. So ni dia punya graph dia. Okay, this graph we call as graph of polynomial function. So initially we have these functions. Okay, we have these functions. So awak tengok ni. X square times x plus 3. Okay, we have this function. And then soalan last sekali, kita nak kena buat apa? Kita nak kena sketch. Sketch or draw the graph for this function. So outcome dia inilah. Okay, so ni ialah graph of fx yang kita nak lukis. Okay, so macam mana nak lukis? Okay, salah satunya step. Sebenarnya kita kena dapatkan dia punya apa? First derivative. And then yang kedua nanti kita kena dapatkan dia punya second derivative. Okay, so nanti kita akan tengok apa itu first derivative, apa itu second derivative. Okay, so far okay laju sangat ke? Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Sebab ini topik ni agak penting. Sebab ni contoh ni example sheet kita akan buat nanti dalam kelas. Saya akan buat perlahan-lahan. Okay, contoh soalan dia memang banyak markah. 10 to 15 marks. Normally 10 to 15 marks. Satu soalan 10 ke 15 markah. Okay. Outcome dia apa? Actually kita nak draw ataupun kita nak sketch graph function tu. Okay. So sebelum tu kita kena belajar dia punya teori dulu lah. Teori ni agak panjang sedikit. Okay. Okay. Sebelum saya terlupa nanti attendance tolong remind saya di hujung kelas untuk share attendance nanti. Okay. Bagi attendance form seperti biasa. Okay, so now we're going to learn about the interval of increasing and decreasing functions. Okay, interval of increasing and decreasing function. Basically, increasing and decreasing function refer to the first derivative. Refer to first derivative. F prime x. Nanti untuk concave up and concave down, itu refer to second derivative. Ini untuk concave up
or concave down. Yang untuk first derivative ni kita nak tengok functions tu increasing and decreasing. Graf tu menaik ataupun menurun dia punya bentuk dia. Okay. So for increasing and decreasing function, this theorem state that f prime x, that means for the first derivative, this one kita panggil apa? First derivative. Okay. So the first derivative greater than 0, that means the value is positive. So the sign of f prime x is positive. Okay, so this one for increasing function. So bila kita differentiate function kita tu, okay, kalau kita dapat dia punya value dia positif, maksudnya graph dia tu dalam bentuk increasing, menaik macam ni. Okay, menaik. So these are the two example for increasing functions. So let's say first one, okay, f prime x greater than 0, okay. So our graph, because our graph is a curving, okay, the straight line. So it can be concave down, macam ni. Ini kita panggil apa? Concave down. Maksudnya tangent line dia tu duduk dekat atas. This one is called tangent line. Okay. And then another example of increasing functions, okay. Bentuk dia increasing macam ni, menaik. Okay. This one also we have curve. So this curving we call it as concave up. Okay, dia buka ke atas. Okay, buka ke atas. Also, f prime x greater than 0. Dia positive value dia. Okay, next we have decreasing functions. Okay, decreasing functions. So for decreasing functions, okay, so our first derivative, the result is less than 0. That means the value is negative value. So this one refer to decreasing functions. So bentuk dia macam ni lah. Straight line dia. Okay. Tapi kalau betul kita mencontoh graf kita bentuk macam ni. Okay, for concave up, okay, dia punya apa? Decreasing function tu, line tu duduk atas. Line tu duduk atas tangent line. Ni tangent line. Okay. So line tu duduk dekat atas dia. Okay. For decreasing, for concave down, okay. Sorry, the tangent line duduk bawah curve ni. So curve tu yang duduk atas. Okay. Curve tu yang duduk dekat atas. For concave down, okay, the tangent line tu duduk dekat atas. Dia punya apa? Dia punya curving line ni. This curving line, okay, tangent line duduk atas dia. Okay, itu ni contoh lah. Ini just contoh. Okay, semuanya yang nak penting, yang awak nak kena ingat, untuk first ni, untuk first derivative, kalau result dia positif, maksudnya apa? Dia increasing. Okay. If f prime x result dia negatif, dia refer to decreasing. Okay. Bentuk graf ni boleh letak titik ignore je. Ini just teori lah. Okay. Yang ni yang penting ni. Okay. Now we go to concavity. Concavity and inflection points. Okay. So concavity, basically this one refer to the second derivative. Okay. Concavity ni normally dia relate dengan second derivative. Maksudnya kita differentiate for second time. Okay. And this one dia normally refer to concave up or concave down. Concave up ataupun concave down. Kalau concave up, bentuk dia macam ni. Buka ke atas. Kalau concave down, bentuk dia buka ke bawah. Okay, buka ke bawah. Okay, so ni dia punya theorem dia. Given the function fx, okay, then fx is concave up. Concave up on an interval or if all the tangent to the curve on or are below the graph of fx. So tangent line tu duduk bawah. Tangent line tu duduk bawah, dia jadi concave up. Contoh dia macam ni lah. Okay, ini dia punya tangent line. Straight line ni. Okay. So line tu duduk below the graph, below the graph. Itu kita panggil concave up. And then for concave down on interval or if all of the tangent line to the curve which is above the
the graph of fx. Okay, so ni graph of fx. So tangent line tu dia duduk mana? Dia duduk above, duduk atas. Okay, tangent line ni boleh berubah-ubah. Okay, dia boleh duduk kat sini boleh, dia duduk kat sini pun boleh, dia boleh berubah-ubah. Straight line ni kita panggil apa? Kita panggil tangent lines. Okay, tangent lines. Okay, tu just definition of concave up dengan concave down. Dia punya definisi saja. Tapi kalau awak dah faham, concave up bentuknya buka ke atas macam ni, concave down dia terbalik. Okay, dia terbalik, buka ke bawah. Okay. Okay, next we have inflection point. Okay, inflection point. So what is inflection point? Inflection point is the point on a curve where the concavity, okay, the concavity changes from concave up to concave down, or it changes from concave down to concave up. Okay, contoh macam ni lah. Dia start ni kalau kita tengok dia macam concave down sebab tangent line dia dekat atas ni. Ini tangent line dekat atas dia panggil concave down. Lepas tu dekat satu point ni, okay, dekat dot tengah ni kalau tengok dekat origin ni kosong-kosong, tiba-tiba patutnya dia macam ni. Okay, tiba-tiba dia macam change its direction to concave up. Okay, so point yang dia berubah ni kita panggil apa? Kita panggil inflection points. Okay, the point it changes from concave up to concave down, or from concave down to concave up, we call as inflection point. Okay. Okay. So for concavity which is concave up and concave down, okay, kita ada dia punya teorem dia juga. Okay. So untuk concavity, given the function fx, then we have this one, f double prime. Double prime tu apa? First ke second derivative? Second. Second derivative. Maksudnya apa? Kita differentiate untuk kali kedua. So when the is greater than 0, that means it is greater than 0 for all x on interval, then fx is concave up. Maksudnya macam mana kita nak tahu dia concave up? Kita differentiate untuk kali kedua, result tu dapat positif. Kalau result positif, maksudnya dia concave up. And then second theorem state that if the second derivative is less than 0, that means negative. Okay, for all interval of x, then fx is concave down. So nak tahu concavity, kita buat apa? Kita kena differentiate untuk kali kedua. Okay, so untuk kali kedua ni, basically kita differentiate, result dia greater than 0. Maksudnya apa? Dia positif. Okay, so result dia apa? Concave up. And then kalau result dia less than 0, dia negatif, maksudnya dia concave down. Okay, so itu reason kenapa kita buat apa, second derivative ni. Okay, second derivative, and from here also we can get our inflection points. Okay, our inflection points. Okay, so conclusion dia untuk yang first derivative, saya tulis kat atas ni, kalau result dia greater than 0, maksudnya apa? Dia positif, dia increasing functions. Kalau ada result for first derivative less than 0, okay, so far macam mana okay ke line sini? Sebab rumah saya ni hujan lebat sangat. Okay, sir. Okay sebab saya pakai Cellcom broadband, rumah saya tak boleh masuk, tak ada kabel untuk Unify. Okay, so saya pakai Cellcom broadband, tapi itulah Cellcom walaupun bayar sebulan 100 lebih pun, tapi dia ikut signal. Okay, dia ikut signal macam line telefon juga, macam awak punya phone mobile data tu. Kalau traffic tu high traffic, time busy, pagi tengah hari ke, selalunya kadang-kadang dia dah slow. Okay, itu yang saya kadang-kadang saya lagi prefer buat kelas pagi, tambah-tambah sekarang ni PKP, banyak orang duduk di rumah kan. Okay, banyak orang di rumah. Tapi kalau so far alhamdulillah, kalau okay alhamdulillah. Okay, so basically yang ni yang penting ni. Okay, dua ni yang penting. Conclusion untuk yang kita punya teori ni, number 2, number 1. Okay,
first derivative tadi untuk apa? Untuk nak tahu increasing ataupun decreasing function. Second derivative untuk apa? Nak tahu dia concave up ataupun concave down. Concave up ataupun concave down. Saya kena ulang ni kenapa? Kadang-kadang student dia tak faham. Dia yang tahu dia differentiate saja. Sekali, dua kali kan. So saya nak ulang, nak tekankan kat sini. Kita differentiate untuk first time itu, kali pertama untuk apa? Sebab kita nak cari increasing ataupun decreasing functions dia. Okay. And then kita differentiate untuk kali kedua untuk apa? Untuk nak dapatkan dia punya concavity, bentuk dia tu, lekuk dia tu. Lekuk dia buka ke atas ke, buka ke bawah. Sebab graf kita nanti dia akan berlekuk-lekuk ni. Mana? Ni. So, kalau awak tengok sini, nanti ni interval untuk yang ni. Okay, kita tahu yang ni concave apa ni? Concave up ke concave down? Concave down kan? Yang ni concave down. Yang lekuk kedua ni dia concave up. So nanti kita akan tengok bila dia menaik macam ni, yang ni dia increasing, dia ada interval dia. Dia ada interval daripada -3 ke 0 ni kita tahu dia -3 ke 0 ni dia kena apa? Kena increasing, and lepas tu concave down. So kita pun tariklah graf kita ke bawah macam ni. Okay. So nanti kita akan belajar detail lagi macam mana nak draw kita punya graf ni. Okay, mana teori? Okay. Next we have analysis of function 2. Okay, number 2, second part. Semua ni information ni kita kena tahu untuk kita nak draw graph nanti. Okay. So here we have relative maxima and minima. Okay, relative maxima and minima. So let's say we have a graph. We have a graph, this graph fx. Okay, the graph fx. Okay, from this graph we know that this point, okay, yang atas ni, yang di atas ni kita panggil apa? Kita panggil maximum point. Kita panggil apa? Maximum points. Itu kalau satu point dia panggil maximum point. Tapi kalau ada banyak points, okay, kita ada 2 points. First point, second maximum point, kita panggil apa? Kita panggil maxima. Maxima, itu dia punya product dia. Kita akan tengok ni. Kalau yang the lowest point ni, yang bawah ni contoh, ini kita panggil apa? Kita panggil minimum point. Okay. Since we have many points, okay, we have maximum points, we have minimum points. So kita panggil benda ni semua kita panggil relative maximum. Tapi asalnya benda ni kita panggil apa? Kalau yang ada highest point tu kita panggil maximum point. Kalau ada lowest point tu, okay, dekat graf tu, dekat graf kat lekuk tu kita panggil minimum point. And then here we have saddle point definitions. What is saddle point? Saddle point is a point of a function or surface which is the critical point but not extremum point or minimum point. So dia point yang critical, tapi dia bukan maximum, dia bukan minimum. Okay, dia bukan minimum. Dia lebih kurang macam inflection points. Okay, dia lebih kurang macam inflection point where it changing from concave up to concave down or from concave down to concave up. Macam case ni dia berubah daripada concave up, okay, dia berubah ke concave down. Okay, so sometimes saddle point we also call as inflection point. Dia tak ada minimum ataupun maximum kat situ. Okay, ini just definition sahaja. Okay, sini ada lagi definition dia yang saya dah explain tadi. Maximum point tu apa? Highest point, high point is maximum. Product dia kita panggil maxima. Kalau low point kita panggil minimum point. Tapi bila banyak point tu kita panggil apa? Panggil minima. And then the general word for maximum and minimum is extremum. Okay, so bila kita nak sebut pendek je, kita boleh sebut maximum point, minimum point. Tapi kita nak mudahkan kita sebut extremum. Extremum tu maksudnya apa? Maksudnya dia adalah maximum and minimum point. Okay. And ini cara nak sebut je lah. Just cara nak sebut. Kita juga boleh sebut relative maximum, relative minimum. Senang cerita, benda ni semua ni ialah apa? Ini semua ialah kita nak cari minimum or maximum points. Ataupun kita nak ringkaskan, instead of sebut minimum points and maximum point, kita boleh sebut dia punya apa? Kita panggil extremum. Extremum
points. Okay, extremum points. Sebab soalan tu dia akan mention, okay, please find the extremum points for the graph. Okay, maksudnya apa? Dia nak cari minimum point dengan dia punya maximum point. Okay. Okay, so far ada soalan? Tak ada sir. Okay, tak ada. So ada lagi sikit teori lagi ni, nak habis. Okay, so next we have critical point. Okay, critical point. So what is critical points? The definition is a point x naught and f x naught. Okay, this one x coordinate and this one is y coordinate. Is a critical point of function f if f prime x naught is 0. Okay, in order to get the critical point, maksudnya apa? Kita differentiate first time. Okay, and then the result tu kita equal to 0. Ini untuk apa? Untuk dapatkan dia punya critical point. Kalau we have many points, we have critical points. Okay. So sekali lagi, untuk dapatkan critical point, macam mana kita buat? Kita differentiate and then the result we make it equal to 0. Okay. And then nak dapat dia, kita guna koordinat ni tadi lah. Kita masukkan dalam koordinat x naught, f, x naught. Okay. Which is this one x coordinate, this one is y coordinate. Yang ni masuk dalam apa? Masuk dalam function fx, bukan function f prime. Okay, masuk function fx. Masuk original function dia balik untuk dapatkan y coordinate dia. Okay, itu untuk critical point. Okay. Okay, and then there are three type of critical point in polynomial equations. Kita ada maximum, minimum or inflections. Okay, maksudnya bila kita nak dapatkan all the points ni, apa yang kita buat? Nak dapatkan dia punya point dia, point tu maksudnya koordinat x dengan y dia. Apa kita buat? Value of x tu kita masuk balik dalam function mana? Function fx. Ni. Function fx. Boleh? Okay, nanti kita buat contoh nanti. Nak dapat dia punya y coordinate tu masuk dalam function f dia tadi. Bukan masuk f prime. Masuk function f. Allah. Okay. And then yang ni dia buat contoh maximum point dengan first derivative for relative maximum. Okay. Yang ni dia buat ada cerita ni. Ini tak apa, kita boleh skip ya. Nanti kita buat contoh dia bagi clear sikit. Okay. Contoh dia kita akan bagi nampak clear lagi. Okay. Contoh dia. Tapi saya nak tunjuk kat sini kalau dia positif ataupun kita punya f prime. Okay. Value dia tu greater than 0. Maksudnya apa? Dia positif. Positif ni dia refer apa? Dia refer to increasing functions. Increasing functions. Kalau f prime x less than 0, okay, which is less than 0 means negative value. That means it's decreasing function. So this one is example of increasing. Okay, this one is example of decreasing. Okay, so greater than A ni, yang ni ialah decreasing. Yang ni increasing. Okay, increasing kenapa? Tengok dia naik ke atas. Value dia apa? Positive slope. Dia punya slope dia apa? Positif. Ingat, kita differentiate ni untuk apa ni? Differentiate untuk dapatkan dia punya apa? Slope dia. Kecurunan. So kecurunan dia kalau greater than 0, positif. Okay. Kita tahu kalau graf kita kalau kecurunan positif bentuk dia akan macam ni. Kalau negatif kecurunan dia macam ni. Okay. So that's why dia jadi decreasing. Kalau untuk yang negatif slope. Okay. Yang ni tak apa, nanti kita akan buat buat example untuk table ni. Okay. Tapi kat sini awak boleh nampak lah. Kalau bentuk dia macam ni, curving ni. Okay. Atas ni kita panggil apa? Kita panggil maximum point. Okay. Tapi kalau kita punya graf kita tu, okay, kita dapat bentuk yang macam ni. Yang ni apa? Low point. Okay. Low point. So low point ni maksudnya apa? Graf kita ni apa? Point ni panggil point apa ni? Point minimum point. Okay. Minimum point. Okay. Yang ni kalau case yang no extremum. Maksudnya dia tak ada minimum ataupun maximum point. Kalau graf dia dua-dua dapat positif. Okay. So, ataupun dua-dua dapat negatif. Okay. Selalunya dia akan ada lah. Dia akan ada minimum dengan maximum points. Okay.
next second derivative. Yang ni dia ulang balik ya, yang saya buat tadi. So for second derivative, okay, for second derivative yang ni dia ulang balik yang saya buat tadi. Conclusion ni. Nampak? Conclusion number 2 ni. Okay. For concave up dengan concave down. So kita tengok sekali lagi, tak apa. For second derivative, apa reason kita buat? Kita buat second derivative ni, tujuan dia, kita nak test untuk dia punya concavity. Kita nak tahu dia sama ada dia concave up ataupun concave down. So kita buat second derivative. So teorem ni kata kalau if the f double prime, ini ada 2 primes ada 2 primes. Dia differentiate 2 kali. Greater than 0 or positive, then the graph for the functions, okay, is concave up. And if double prime less than 0 means negative, then the graph for the function f is concave down. Okay, ini ulang yang tadi balik. And then for second derivative also we can test the relative extrema. Maksudnya kita dapatkan dia punya extremum minimum point dengan maximum points, okay? Maximum dengan minimum. Kalau dia positif, maksudnya dia ada relative minimum point, okay? Kenapa dia minimum point? Sebab bila positif dia concave up. Betul? Concave up dekat bawah ni, low point ni kita panggil apa? Minimum point. But if f double prime, okay, kita differentiate for second time, the value is negative. That means dia concave down. Bila concave down, dia punya point dia dekat puncak ni. Okay, yang ni apa? At the high point. High point ni kita panggil apa? Maximum point. Okay. So kita tahu daripada concavity kita boleh dapat minimum dengan maximum point juga. Okay. Minimum dengan maximum point juga. Okay. So now kita nak tengok step-step untuk kita nak dapatkan ataupun nak draw graph untuk polynomial functions. Apa itu polynomial functions? Polynomial function yang ada x more than power of 1. Contoh kita ada 3x cube plus 2x plus 1. Okay. So this function is example of polynomial functions. Lepas ni kita akan buat graph untuk rational functions. Okay. Graph rational function. Rational function macam ni contoh. X plus 2, 2x plus 1. Okay. Kalau pecahan ni kita panggil apa? Kita panggil rational functions. Yang ni kita akan belajar esok insyaAllah. Graph untuk rational function. Hari ni kita nak belajar how to sketch or draw graph for polynomial functions ni. Okay. So, okay, there are 12 steps. Okay, 12 steps in order to sketch or draw graph for polynomial functions. Okay. So step number 1 kalau kita tengok sini, kita kena dapatkan dia punya first derivative. First derivative. And then step number 2, okay. Okay, our first derivative result we make it equal to 0 because we want to find the critical value. Okay. So from this critical value we can find the critical points. Okay. Nak dapat critical points kita substitute dalam function fx. Okay. Kan tadi kita buat dah, nak dapatkan point dia kita buat macam mana? X naught and then f x naught. Okay, kita gantikan balik dalam function f. Yang ni x coordinate, yang ni y coordinate. Ini kita akan dapat dia punya critical points. Tak kisahlah maximum value ke ataupun minimum value ke ataupun mana-mana critical points. And then step number 3 kita buat critical line. Step number 4 kita buat table for derivative. Table for first derivative. Nanti kita akan buat contoh nanti. And then bila dia buat table tu kita tengok dia punya sign dia. Okay, kalau result dia f prime x, okay, dia dapat positive which is greater than 0. That means this one is increasing interval ataupun increasing functions. And then if it less than 0 or negative, that means it's decreasing functions. And then step number 6, kita determine dia punya extremum points. Extremum point ni apa? Dia punya maximum and minimum points. Okay. Okay, itu untuk step 1 until step 6. Okay, so conclusion dia, step 1 until step 6 ni, kita buat apa ni? Kita buat first derivative je. Okay, kita buat first derivative. Kenapa kita buat first derivative? Okay, kita buat first derivative sebab apa? Sebab kita nak tahu dia punya increasing
and decreasing punya interval dia. Okay. And kedua, kita nak dapatkan apa daripada dia punya apa first derivative ni? Kita boleh dapatkan dia punya apa extremum points. Okay, ataupun dia punya critical values ni. Okay, kita boleh dapatkan dia punya apa? Dia punya extremum points. Okay, which is refer to the critical points juga. Okay, itu untuk yang step 1 sampai step 6. And then step 6 until step 7 until step 12. Okay, 7 sampai 12. Okay, kita dapatkan dia punya second derivative. Ini kita ulang step yang sama, kita dapatkan dia punya apa? Dia punya inflection value dan juga inflection points. Okay. And then kita buatkan dia punya inflection lines. And next, step number 10, we construct the second derivative table. Okay, nanti saya akan tunjuklah macam mana nak buat table untuk first and second derivative. And then bila kita dah buat table tu, kita boleh tengok. Okay, result for second derivative tu, kalau positif maksudnya concave up. Kalau negatif maksudnya concave down. Okay. And lastly, kita dapatkan dia punya inflection point. Sama juga inflection points, dia mesti dalam bentuk X node and then f x node. Okay, kita masuk balik value x tu dalam function mana? Function fx. Okay, untuk dapatkan dia punya koordinat x dengan koordinat y ni. Untuk apa? Untuk inflection point. Okay, so conclusion kat sini, step 7 until step 12, kita buat apa ni? Kita buat ni second derivative. Okay, we do second derivative. Yang ni, f double prime. Okay, kenapa kita buat benda ni? Tujuan dia apa? Kita nak tengok apa? Kita nak tengok dia punya concave up. Down. Nak tengok kat mana dia concave up and down. And satu lagi kita nak buat apa? Kenapa kita buat second derivative ni? Kita nak tengok dia punya inflection points. Okay. So itu step 7 until step 12. So conclusion dia, untuk first derivative ni, kita buat step number 1 until step 6. Okay. And then untuk second derivative, kita buat step number 7 until step 12. Okay. Semua jelas Okay, Alhamdulillah. Okay, now we do the example. Okay, kita duduk sembang je ni kan. Saya duduk cakap seorang-seorang. Okay. So, kita buat example ni. Example ni insyaAllah lagi jelas sikit lah apa yang saya duduk cakap ni kan. Mungkin ada student yang dah nampak dah. Alhamdulillah. Okay. Okay. So, example actually we took from past year. Okay, March 2004. Sekali lagi soalan exam lebih kurang macam ni lah. Dia memang panjang. Macam ni. Basically dia nak apa? Dia nak kita draw graph. Sketch the graph. Okay, sketch the graph. Okay. So, example 6, consider the function fx, x square plus x plus times x plus 3. Find A, the x-intercepts and y-intercept. Okay, yang ni yang basic untuk dapatkan y dengan x-intercept. Okay, so kita tengok kalau untuk x-intercept, normally kita akan let kan y sama dengan 0. Kita akan let y sama dengan 0 untuk dapat apa? Dapat x-intercept. Okay, so y sama dengan 0, basically fx equal to 0 sebab fx ni dia sama dengan y. Okay, so equation kita tu kita samakan dengan 0. Okay, so fx tu kita gantikan dengan 0. So we have x square plus x times x plus 3. So from here we solve, we get x equal to 0, x equal to negative 3. Itu dia punya apa? X-intercept dengan y. Ni untuk x-intercept. For y-intercept, kita akan letkan x equal to 0 pula. Okay, maksudnya function kita tu tadi ada apa? Fx equal to x square, okay, times x plus 3. When x equal to 0, that means all the variable x we substitute by 0. Okay, kita substitute dengan kosong. So kita dapatlah ini. Dapat kosong. Okay, when x 0 maksudnya apa? Dia punya y dia pun dapat 0. Okay, y dapat 0. So koordinat dia adalah 0, 0 untuk
y-intercept. Kalau untuk x-intercept ni dia ada koordinat dia lah. Dapat apa? Dapat yang first ni x0, y dia pun 0 juga. Second dia x dia x negative 3, y dia berapa? Y dia 0. Okay. Itu untuk x koordinat, x intercept dengan y intercept. Okay, boleh? So maksudnya kalau kita buat graf dia nanti, okay, ni kalau kita buat graf nanti nak lukis kan, sebab nak lukis kita kena tahu dia punya intersection dia juga. Okay, kita buat graf. Okay, dia mesti kena ada dekat point 00 ni mesti ada. And then dia mesti kena ada intercept dekat negative 3, 0. Negative 3 contoh kat sini. Okay, so graf dia mesti kena lalu yang kat sini ni. Negative 3, 0. Ini koordinat negative 3, 0. Okay, jelas. Okay. Ni saya buat contoh dulu lah. Okay, question B. Question B. Oh, sebelah 40 lebih dah. Sekejap ni. Okay, untuk question B ni, okay, kita break sekejap 2 minit tengok. Okay, saya duduk cakap je ni. Okay, kita break sekejap 2 minit. Lagi saya sambung, kita buat question B yang kita nak buat first derivative ni.
Okay, dengar suara saya? Okay. Ingat, sir. You. Okay, so now we do the question B. Okay, actually question B and question C is related. What we already or we just learned just now. Okay, that we learned just now. Okay, so for question B, question B, find the intervals. Okay, the intervals where the function is increasing or decreasing. Hence, determine the extremum points. Okay, maksudnya apa? Soalan B ni dia minta kita buat apa ni? Dapatkan dia punya interval for increasing and decreasing. And then kita kena dapatkan dia punya extremum points. Maksudnya apa? Kita kena dapatkan dia punya apa? First derivative. First derivative ni. Okay. Soalan B ni actually kita kena buat step 1 sampai step 6. Okay. Sebab kita tengok soalan step tadi. Total we have 12 steps. Okay. Dalam untuk step 1 until 6 ni. Okay. Kita tengok actually kita buat first derivative which is f prime x. Which is kita nak dapatkan dia punya increasing. Number 1 increasing and decreasing punya intervals. And then second kita akan dapatkan dia punya extremum points. Okay. So untuk soalan A ni kita akan buat step number 1 until step number 6. Okay. Step number 6. Okay. Now we do the step number 1 first. Okay. So step number 1 we need to find the derivative. We need to find the first derivative. Yang ni apa? Satu prime je ni. F prime x. So kita differentiate lah kita punya function f. Okay. Kita differentiate. We get 3x square plus 6x. Okay, we do the normal differentiation. 3x square plus 6x plus 6x. And then step number 2 apa kita kena buat? Step number 2, tengok sini balik. Okay. Step number 2, we need to equal. Okay, to equate our f prime x with 0 because we want to find the critical points. Okay. So we equal our first derivative with 0. Okay, and then step number 3 kita dapatkan critical line. Okay, so step number 2. Okay, our first derivative ni kita equal to 0. So this equation, we make it equal to 0. Okay, and then we solve for x. Okay, so from here we get x equal to 0 or x equal to negative 2. So we have two value of x. Okay, two value of x. And then step number 3 kita buat apa? Kita buat critical lines. Critical lines based on this critical values tadi lah. Based on x equal to 0 and also x equal to negative 2. So kita buat satu line macam ni. Lepas tu kita letakkan negative 2 and 0. Okay. And then step number 4. Step number 4, we need to construct the first derivative table. Okay, first derivative table. Actually this table, I believe that all students already learn in pre-calculus last semester. Awak dah belajar dah dalam pre-calculus untuk buat apa? Buat table ni. Okay. Table ni dalam pre-calculus. Okay, so kita buatlah. Kalau yang macam case ni kita panggil first derivative table. Sebab apa? Sebab kita differentiate untuk kali pertama ni. Okay, that's why dia panggil first derivative table. So kita dapat interval. Interval dapat dari mana? Dapat daripada critical line ni. So first interval actually hujung ni ada negative infinity. Okay, so first one ni negative infinity to negative 2. So this one is first interval. And then second interval from negative 2 to 0. Okay, this one is second interval. And then third interval ni kita ambil mana? Daripada 0 until hujung ni actually ada apa? Ada positive infinity. Tapi kita tak tulis lah. Okay, so kita dapat 0 to positive infinity. So total we have 3 intervals. Okay, now we test value. Okay, we test value, we choose any value on this range ataupun interval ni. Okay, based on this interval. Contoh tadi yang untuk first interval ni daripada negative infinity to negative 2. So kita boleh pilih negative 3. Kita boleh pilih negative 4. Kita boleh pilih negative 1000. Okay. Klik. Okay. So kita ambil yang value that we can choose possible, which is negative 3 dekat dengan negative 2 kan. Okay. Negative yang ni dia eksklusif. Okay, dia eksklusif interval dia. So kita ambil negative 3. Lepas tu kita tengok dia punya sign. Okay. Kenapa kita nak tengok sign ni? Sebab
Kalau fx positif, greater than 0, positif, kita tahu dah nanti dia akan jadi apa? Dia akan jadi increasing. Increasing function. Kalau negatif, dia decreasing. Dia decreasing function. Okay. So, sign, kita ambil sign apa? Sign yang f prime x ni. Okay. Sebab ini table untuk first derivative. So, kita tengok dia punya sign of f prime x. Kita substitute value negative 3 dalam ni. So, kita substitute, kita dapat negative 3. Okay. Negative 3 square plus 6. Okay. Plus negative 3. So, berapa dapat value dia? Berapa dapat value dia? Cuba calculate tengok. Calculator tak? Okay, 9 times negative 3 minus 18. So, value dia dapat apa? Oh, ni tak ada negatif ni. Okay, so dapat apa? Dapat 9 betul? Betul sir. Dapat 9 kan? So, 9 itu actually sama dengan apa? Sama dengan positif. Okay, sign tu yang kita nak ambil. Simbol tu yang kita nak, positif. And then kita test untuk yang second interval ni pula. Okay, interval negative 2, 0. Okay, value mana kita nak ambil? Kita ada satu value je yang paling mudah kita ambil. Value apa ni? Value negative 1. Okay, value negative 1 ni kita boleh ambil. Okay, so kita ambil negative 1 masuk dalam f prime x ni. Okay, kita nak kita dapat sign dia dapat negatif. Okay, and then selalunya dia akan bersilang lah. Kalau positif, negatif, positif ataupun negatif, positif, negatif. Contohnya negatif, positif, negatif. Okay, dia selalu dia akan bersilang. Kalau awak calculate tu dapat tak bersilang, maksudnya awak dapat first negatif, second dapat negatif, lepas tu dapat positif, maksudnya tu awak buat calculation awak tu salah. Calculation awak tu ada something wrong. Awak perlu recalculate balik. Boleh? Okay, recalculate balik. Dia selalunya mesti kena, sign dia tu mesti kena apa? Kena bersilang. Positif, negatif, positif ataupun negatif, positif, negatif. Contohlah. Okay. Okay. So, and then interval from 0 to positive infinity awak boleh pilih. Contohlah awak nak ambil 1 boleh, nak ambil 2 boleh, tak ada masalah. Nak ambil 3 boleh, nak mudah ambil 1 lah. 1 pun boleh. Sebab 1 greater than 0. Tapi dalam ni dia buat 2 kan. Contohlah awak ambil 1. 1 masuk dalam equation kita ni. Okay. So, kita dapat berapa? Kita dapat 3 plus 6. Okay. Kita dapat 9. 9 apa? Positif. Okay. Still dapat positif juga. So, sign tu yang kita nak tengok. Okay. Now, step number 5. Okay, step number 5, choose the correct sign. So, kita tahu dah kalau increasing interval, f prime x tu mesti kena positif ataupun greater than 0. And then for decreasing, mesti kena negatif dia punya sign dia. Okay. So, step number 6. Kita nak jawab soalan dia tu. Okay. So, choose the correct sign. So, increasing interval dia tu. Okay. So, increasing interval dia. Okay. So, yang mana? Yang positif. Kejap. Okay. So, increasing interval tu yang f prime x, okay, positif ataupun greater than 0 value macam dia 9 kan ataupun positif. So, interval dia yang mana? Yang positif, yang pertama dan yang ketiga. So, maksudnya mana? Yang negative infinity to negative 2 and also negative, from 0 to positive infinity ni. Ini yang increasing. Okay. And then decreasing yang mana? Decreasing yang sign dia negatif. Sign dia negatif. Okay. Okay, so negatif yang ni lah. Interval dia negative 2 to 0. So, kita dah dapat dah. Dia punya increasing dengan decreasing interval. Okay. So, step number 6. Okay, we need to determine the extreme points. Okay, so yang untuk increasing dengan decreasing, kita dah jawab soalan dah. Kita dah jawab dah soalan dia. Soalan yang first part tu increasing dengan decreasing. Now, soalan dia nak extreme point. So, extreme point, step number 6, determine extreme point. How to determine? Okay. Nak determine, kita tengok step number 6. Okay, in order to determine the maximum and minimum point, kita buat dia punya apa? Line tadi.
Lepas tu kita letaklah -2, 0. Okay, -2, 0. And then kita punya interval ni, kalau kita tengok tadi, okay, kita tengok interval ni, from negative infinity to -2, dia apa? Dia increasing ke decreasing? Sini negative infinity sampai dekat 2 ni. Line dia mesti kena apa? Increasing. Increasing macam mana? Macam ni. Naik ke atas. Okay. Naik ke atas. And then, daripada -2 ke 0, dia apa? Dia decreasing. Okay. So, dia punya line dia mesti turun macam ni. Okay. So, that's why kita dapat lebih kurang ni, kita dapat bentuk macam ni. Nampak? Dapat this pattern. This shape. Yang macam dalam buku ni buat lah. Okay. Dapat bentuk curving macam ni. Concave down. So, bila concave down, point yang atas ni, point apa ni? Minimum ke maksimum? Maximum. Maksimum sebab dia duduk sebab dia duduk atas. So maksimum dia kat mana? Dekat 2 ni. -2. -2 ni value apa? Value x. Okay. And then kita tengok balik tadi untuk yang 0 pula dekat point x0, kita tengok balik from -2 to 0 ni dia decreasing. So that's why dia turun macam ni. Okay. And then from 0 to positive infinity, tengok interval 0 to positive infinity, from 0 to positive infinity kat ujung ni, dia apa? Dia increasing, decreasing? Dia increasing ke decreasing? Tak dengar. Decrease pula ni. Daripada 0 to positive infinity ni. Increase. Okay, so bila increase dia akan naik macam ni lah. Ni di 0. Kan? Atas dia tu, tarik naik atas tu. So kita tengok bentuk dia tu macam concave up. Nampak? So macam concave up. So dapatlah macam dalam buku ni. Allah. Okay. Dapatlah dalam buku ni. So dalam buku ni point kat bawah ni point apa? Inilah point minimum point dia. Minimum point dekat mana? Dekat x equal to 0. Maximum dekat mana? Yang ni. X equal to -2. Okay. So now kita nak dapat point. Macam mana nak dapat dia punya koordinat? Ingat lagi tak nak dapat koordinat? Kita belajar atas tadi ni. Nak dapat point. Mana dia tadi? Okay. So nak dapat point, kita tengok balik critical points ni. Nak dapat dia kita kena buat apa? Kita kena masukkan dalam ni. Dalam function f kita. Function f. Jangan masuk dalam bentuk dalam function f prime. Dalam function mana ni? Function f. Nampak? Okay. X naught. And then kita gantikan function fx tu dengan x naught kita. Okay. X naught tu apa? X naught tu can be maximum punya point, minimum punya point ataupun inflection punya points. Okay. So kita masukkanlah. Value apa? Value when x okay, equal to -2. Yang ni untuk apa ni? Untuk maximum. Okay. Kita masuk dalam apa? Dalam function fx. Fx kita berapa tadi? Dia punya soalan dia x square x plus 3 Mana dia? Okay. So, nak dapatkan dia punya apa? Dia punya y coordinate dia jadi f. X tu gantikan -2. So, kita dapatlah -2 square. Okay, -2 plus 3. Okay. Tu dia ni. For ni apa? For ni adalah value y ni. Okay, therefore dia punya koordinat dia. Therefore, dia punya point dia berapa? Point dia therefore maximum point. Berapa dia punya koordinat dia? Okay, x ni kita dah tahu -2. Y dia berapa? 4. Okay, itu kalau x equal to 2. And then kita nak test untuk minimum pula. Minimum point when x equal to 0. Kenapa minimum? Sebab dia concave up ni. Okay, bucu dia kat bawah. Okay, ini untuk minimum point. Ingat nak dapat point mesti kena masuk dalam function fx ni balik. Okay, so f0. So 0, 0 plus 3. So dapat 0. So dia punya minimum point kat mana? Therefore, minimum point at 0, 0. Okay, so kita dah jawab dah soalan
B. Tadi kita punya increasing and decreasing, now kita punya extremum points yang ni. Okay, so ni dia dah buat dah tadi. Okay, now question C. Sebelum tu ada soalan ke untuk yang B tadi? Okay, so kalau ada soalan tolong boleh tanya. Soalan ni penting ni, banyak markah dia. Untuk satu soalan saja 10 ke 15 markah. Okay, so kalau awak betul-betul faham, insyaAllah jawab semua betul, dapat dah 10 ke 15 markah. Okay, so C. Okay, C. Find the intervals where the function is concave up or concave down. Hence, determine the inflection point. So, dia ada dua soalan kat sini, dapatkan concave up punya interval and concave down. And then soalan ketiga dia, dapatkan dia punya inflection point. Ingat, inflection point tu mesti dalam bentuk koordinat. X node, lepas tu substitute dalam function f tadi ni. Okay. Ataupun koordinat dia x dengan y lah. X dengan y itu untuk inflection point. So, concave up dengan concave down, macam mana kita nak buat? Nak cari dia, kita kena buat second derivative. Differentiate function fx tu untuk sekali lagi, kali kedua pula. Okay, kali kedua. Maksudnya untuk soalan concavity dan juga soalan inflection points tu, kita perlu buat step number 7 until step number 12. Okay, step number 7 until step number 12. Okay, which is kita dapatkan dia punya concave up and concave down intervals, and then kita dapatkan dia punya inflection points. Okay, so step number 7 apa kita kena buat? Kita kena dapatkan dia punya f double prime, second derivative. Okay, basically dia buat proses yang sama aja. Dia buat table juga, dapatkan koordinat dia juga, cumanya kita guna function yang second derivative. Okay, so kita tengok balik step 7 ni. So we differentiate. Okay, tadi first derivative kita dapat mana tadi? 3x square plus 6. Okay, 3x square plus 6x. So kalau kita nak differentiate sekali lagi, f double prime ni. Okay, so jadi 6x plus 6. Okay, sebab asalnya dia ada function ni fx. Betul ni. Asalnya tadi. Okay, ni yang fx dia. Ni yang first derivative. Ini yang second. Okay, so kita dapatlah ini. Ini second derivative dia. Okay. Okay, and then step number 8. Okay, step number 8 sampai step 12 ni dia buat macam step number 2 sampai step number 6. Buat benda yang sama juga. Dapatkan critical line dia. So kalau kita tengok sini, step number 8 ni kita kena samakan equation tu dengan 0 in order to determine inflection value. Inflection value ni macam critical value tadi lah. Critical dia punya extremum points ataupun critical points. Okay. Lepas tu kita buat inflection line. Inflection line ni sama macam apa? Inflection line ni sama macam ni lah. Inflection line sama dengan critical lines ni. Benda yang sama je. Step 3 ni. Okay. So kita ulang balik. Okay. So kita tengok balik. Okay. So kita samakan dengan 0. Step number 8. So we get x equal to -1. So from here kita buat line dia. Sebab nanti kita nak buat table. Table pun sama macam table tadi. Cuma beza je untuk second derivative. Okay. So this line ni kita buat -1. So from this step 9, inflection line, kita can draw the second derivative table. Tapi table ni beza dengan tadi apa? Tadi first. Yang ni table untuk second derivative. Okay. Tadi table dia first derivative. Okay. So sign off ni masuk yang first punya. Yang ni sign off dia masuk yang second. Kenapa second? Sebab kita nak dapatkan dia punya concave up or concave down kan. So okay, down. So kita dah buat dah dia punya inflection line ni. Kita tahu ini interval yang pertama start from negative infinity sampai -1. So ni first interval. Second interval from negative 1 to positive infinity. So dapat ni second interval. So kita test value seperti biasa. Test value. Okay. And then masuk sign of f double prime, which is 6x plus 6. Okay, kita dapat berapa value dia? Kalau kita ambil -2 masuk dalam ni tadi.
So kita dapat negatif apa? Yang ni kita dapat dia 6. Sign dia apa? Positif. Okay. And then next step kita choose the correct sign. Choose correct sign tu kita tengok teorem tadi lah. Tadi beritahu kalau F double prime. Teorem tadi beritahu apa? Teorem. Okay. Yang ni tadi kan. F double prime kita ni. Kat table tu. Kalau dia positif. Dia concave up. Okay. Kalau F double prime less than 0 ataupun negatif. Dia concave down. So concave up yang mana yang positif ni? Yang second interval. Okay yang ni. Negative 1 to positive infinity. Concave down. From negative infinity to 1. Okay. Negative infinity to negative 1. Okay. And then step 12. Last step. Kita determine dia punya inflection point. Sekali lagi nak determine point. Kita masukkan dalam apa? Dalam kita punya ni lah. Function fx. Untuk dapatkan koordinat dia punya y dia. Okay. Koordinat x dia mana? Koordinat x tu yang tadi ni. Ni. Inflection line ni tadi. Okay. Ini ni. X negative 1. Okay. So nak determine inflection point. We know that when x equal to negative 1. So we substitute that in equation fx. Ingat. Substitute dalam function fx. Jangan substitute dalam function f double prime. Salah. Ataupun f prime x. Salah. Nak dapat koordinat dia. Okay. Nak dapat yang x, y koordinat ni mesti kena masuk dalam fx. Ingat. Y sama dengan fx. So kena substitute dalam function fx dalam soalan ni tadi. So bila kita substitute negative 1. Punya apa? Dia punya y koordinat dia equal to 2. Therefore, our inflection point x negative 1, y equal to 2. Okay, so kita dah menjawab soalan C dia. Okay, concave up, concave down dah jawab dah ni. Step number 11. Okay, step number 11. Okay. Ada soalan untuk step C ataupun question C. Tak ada soalan Tak ada, sir. Okay. Now kita nak jawab soalan yang terakhir using the above information. Information mana? Information B ataupun increasing dengan decreasing functions. Lepas tu dia punya x intercept dengan y intercept. And also dia punya apa? Concave up, concave down tu kita nak sketch dia punya graph. Graph apa ni? Graph fx ni. We want to sketch this graph. So tadi saya dah buat dah kat sini tadi graph dia. Okay yang ni. Yang ni saya baru letak dia punya apa? Dia punya x dengan y intercept. Betul? X dengan y intercept. So bila nak sketch tak perlu accurate sangat lah. Okay, tak perlu accurate. Kita just lakas saja sketch. Okay. So kita dapatkan x dengan y koordinat. Okay. So bila kita dapatkan dia punya x dengan y koordinat, kita dah settle dah ni. Okay. So kita dah selesai dah yang x dengan y koordinat. Next kita nak tengok dia punya apa? Dia punya increasing dengan decreasing functions. Ataupun dia punya apa? Dia punya points dia. Dia punya critical point yang lain. Contoh maximum dengan minimum point. So maximum dengan minimum point dekat mana? Point dia, koordinat dia. Cuba kita cari. Mana soalan yang kita buat tadi? Okay, maximum point dekat negative 2, 4. Kita tahu maximum mesti macam ni. Okay, ujung ni mesti kena negative 2, 4. Boleh? Nampak? And then minimum point dia dekat 0, 0. Okay. So kita buat negative 2, 4 dulu dekat graf kita. Negative 2 agak-agak dekat sini je. 4, y dia 4 contoh dekat atas ni. Okay, so ni point negative 2, 4. Boleh? Okay. And then minimum point tadi dekat mana minimum point? Minimum point dia tadi dekat 0, 0, betul? Okay, 0, 0 ni kan? Okay, kita tahu lah dia punya apa? Minimum point dia dekat 0, 0 dekat sini. Sama macam dekat dia punya apa? Dia punya x-intercept ni. Ni minimum point. So kita tahu minimum dia macam ni. Ataupun kita buat dia punya inflection point dulu. Inflection point dekat mana inflection pula? Point yang ketiga. Inflection point. Mana tadi kita buat? Okay, ini inflection point dia. Apa maksud inflection point?
point where the curve changing from concave up to concave down ataupun changing from concave down to concave up. Dekat point mana? Negative 1, 2. X negative 1, Y equal to 2. Okay, so X negative 1 dekat sini. Y dia 2 separuh pada ni lah. So sini dia punya apa? Point changing dia. So sekali lagi, dia punya minimum point tadi dekat 0, 0. Okay, ini 0, 0 ni. Kita tahu minimum point ni bentuk dia mesti kena macam ni. And then maximum point dia mesti kena bentuk macam ni. Bentuk concave down. So kita lukis je. Okay, kita lukis. Sini dia akan naik macam ni. Lepas tu kita sambung turun. Turun macam tu. Boleh? So sini dia punya apa tadi? Ini dia punya minimum point. Ni negatif 24 tu maximum point. Okay. So ni graf saya buat lah. Okay. So nak tengok graf yang kurang cantik sikit boleh tengok buat apa graf buku ni. Okay. Yang ni dia tak cantik sikit kan. Okay. Saja melawak sikit lah. Tengah hari ni mungkin ada student yang dah mengantuk ke. Okay. Boleh awak tengok lah sebab dia pakai komputer kan. Saya pakai ni je dengan pensel ni. Okay, tapi still basically point dia sama lah. Yang ni dia punya apa? Maximum point. Yang ni dia punya apa? Minimum point. Ini dia punya apa? Dia punya inflection point. So bila awak draw graph awak tu, make sure awak ada 3 points ni. Mesti kena ada 3 points in order to get all insyaAllah you will get full mark lah. And we subject that you have the correct shape. Shape tu mesti kena correct. Jangan buat macam ni pula. Contoh student tu dia lukis dia buat macam ni je. Tak turun-turun dah. Tak turun lah. Tu salah lah. Okay. Dia kena turun kenapa? Sebab dia ada X koordinat kat bawah ni. That's why dia turun. And kita tahu lah bentuk yang dekat ni dia mesti kena turun ke bawah. Okay. Bentuk kenapa kena turun? Sebab dia punya interval ni. Kita dah buat dia punya interval tadi. So bila kita tengok balik kita punya apa yang kita buat tadi, bila kita tengok balik apa yang kita buat, cuba kita check balik betul tak apa yang kita buat ni. Kita buat tadi, dia punya concave up ni dia mesti kena daripada negative 1 to positive infinity. Itu dia concave up. So cuba tengok graf kita ni. Start daripada negative 1 ni. Tengok dia concave up. Sampai mana? Sampai atas tu. Sampai dia punya X ni apa? Infinity kat sini. Betul? Kalau concave down, daripada negative infinity sampai negative 1. Maksudnya kat sini, ni negative 1 punya point. Nampak dia concave down. Kan? Sampai negative infinity. Sampai X dia kat sini ada lagi X. Okay, sampai ke bawah. Boleh? Okay. So nanti cuba draw baliklah graf ni. Okay. So saya percaya awak boleh draw lagi cantik daripada graf saya buat ni. Lagi cantik pada buku ni insyaAllah. Okay. Okay. So buat macam ni dapat berapa? Dapat lebih kurang 15 markah. Kadang-kadang 12 markah. Okay, banyak markah ni untuk soalan ni. Okay, kita cuba buat tutorial. Okay, tutorial 14. Kita buat satu tutorial 14. Yang lain tu mungkin awak boleh buat esok insyaAllah. Okay, boleh buat esok. Okay, kita tengok tutorial 14. Question 1 tengok. Okay, question 1. So question 1 saya tak ada lagi Okay, sekejap saya nak step gambar ya. Okay, awak baca dulu soalan nombor apa? Nombor 1.
Okay. So kalau kita tengok soalan tutorial 14 ni, okay. Nampak ah? Nampak ah? Nampak sir. Okay. So kalau kita tengok soalan nombor 3, okay, soalan nombor 3 sama macam yang contoh kita buat tadi. Okay. Question 3, ini question 3 sama konsep yang kita buat tadi. Kita tengok soalan nombor 3 dulu sekejap. Okay. So dia bagi function fx 3x square minus x cube. Okay. So first kita dapatkan x-intercept. So nak dapatkan x-intercept, kita let apa? Kita let y equal to 0. And then itu tak ada masalah. Kita solvekan dah. And then question B, find the intervals where f is increasing or decreasing and then determine the relative extremum of f. Maksudnya apa? Kita kena buat first derivative. That means we need to follow step number 1 until step number 6. Untuk soalan mana? Soalan laju sangat ke? Kita tengok soalan nombor 3 dulu sekejap. Okay. So soalan nombor 3 ni kita kena buat yang B, kita buat apa? Kita buat step 1 until step 6 yang dalam increasing dengan decreasing punya intervals. And then kita dapatkan dia punya maximum and minimum point. Okay. Which is dia punya apa? Dia punya critical values ni lah. Critical points. Okay. Relative extremum dengan minimum tu. Itu dia punya critical points. Okay. And then C, find interval where F is concave up or concave down. And then kita kena dapatkan dia punya apa? Inflection points. Okay. So untuk soalan C ni kita buat step 7 until step 12. Lepas tu dapatkan inflection point dalam step number 12. Betul? Jelas? Hello? Jelas sir. Oh, itulah saya takut line saya tak okey sikit. Okay. And then step number D ni kita draw macam biasa. Okay. Draw macam biasa. Okay, next kita tengok yang soalan nombor 1 ni. Soalan nombor 1. Masih sangkut-sangkut ke? Hello, masih sangkut-sangkut ke? Dah jelas Okey, sir. sir. Okay. Okay. Now kita buat sama-sama soalan nombor 1 untuk tutorial 14. Okay. Tadi nombor 3 saya dah explain dah. Nanti awak boleh buat lepas ni. Okay, buat lepas ni. Okay, now question 1 tutorial 14. So we have this function fx equal to negative x cube plus 6x square minus 9x. Okay, minus 9x. So question number 1, we need to find y-intercept of f. So kita dapatkan dia punya y-intercept. Okay, so y-intercept, nak dapatkan y-intercept, kita akan assume apa? Kita akan assume x equal to 0, betul? Hello, dengar? Dengar sir. Okay. Saya tanya-tanya bukan awal, saya takut terputus. Okay. Okay, so x0. So x0 seperti biasa, fx. So f tu jadi 0, negatif 0 cube plus 6 0 square times 0, betul? So dapat apa? Dapat 0. So kita tahu dia ada y-intercept dia dekat mana? Dekat koordinat 0, 0. 0, 0, okay? And then B, dia nak dapatkan critical points. Okay? So what is critical points? Okay, critical points kita dah belajar dah tadi. Awak masuk critical points, cuba tengok balik nota kita tadi. Saya buka balik. Critical points mana tadi? Ni.
Okey, apa maksud critical point? Nak balik dekat teorem atas ni. Okey, 3.32 ni tadi. So, critical point tu apa? Critical point tu adalah point maximum point. Okay, minimum point and also inflection point. Sebab basically kita nak dapatkan dia punya apa? Maximum dengan minimum point. Okay, kita dapatkan dia punya apa? Critical point. So, critical point ni step nombor berapa sebenarnya ni? Critical point kalau tengok tadi kita punya apa step kita, maksudnya kita dapatkan dalam step number 2. Step number 2 ni. Okay, cuba tengok step number 2 kita ada critical points ni, which is kita kena kita buat first derivative dulu. First derivative. Okay, ini step number 2. Kita kena soalan tu nak kita buat step 1 until step 2. Step 1 until step 2. Okay, lepas tu kita substitute dalam x into fx. Kita dapatkan koordinat x dengan y dia. Untuk dapatkan dia punya exact point. Point tu mesti dalam koordinat x and y. Okay, so kita tengok balik soalan. Okay. So that means untuk B tu critical points ya. Of F. Maksudnya kita kena gantikan dalam bentuk F lah. Okay. So kita kena buat apa? Kita kena buat step number 1. Okay. And then step number 2. Okay. Step 1 dengan step 2 ni apa dia? Step 1 kita okay, we have jadi apa? Dapat negatif 3x square plus 12x and then minus 9. Okay, dapat ni. Okay. And then step number 2 kita buat apa? Kita samakan f prime x ni dengan, kita letkan f prime x ni equal to 0, which is kita solve for x in order to get the critical points. Okay. So kita akan buatlah negatif. Okay. Dengar lagi ke soal saya ni? Okay, dengar alhamdulillah. Okay, so kita factorizekan dia lah. Tapi nak mudahkan selalunya kita tukarkan semua jadi positif lah. Okay, jadi positif kita multiply yang ni negatif. Belah kanan pun multiply dengan negatif. So dia akan jadi 3x square minus 2x plus 9 equal to 0. Ataupun kalau awak tekan calculator, terus je tekan calculator, berapa dapat value x ya? Calculator boleh pakai kan? Scientific calculator tu dapatkan terus je dia punya value apa x dia tu. Okay. Dapat apa? 1/3. Okay, satu lagi pun dapat 1/3 juga kan? Okay. Okay, so x dapat 1/3. Betul ke dapat tu? Cuba check jawapan belakang. Untuk saya salah. Jadi kat mana salah? Kat mana ni? Salin soalan salah apa ni? Oh, saya differentiate ni salah ni. Yang saya keempat ni. Betul, step 1. 12 kan? Okay, 12. Lepas tu, negatif 9 tu betul dah. So, 12. Sebab point dia patutnya dapat 2 point. Okay, tak apa. Ya, so x dapat apa? Betul. 3 negatif 12 dengan 9. Okay, so dapat x equal to 3. Satu lagi value, x equal to 1. Okay, so we have two points. Okay, so kita dapat 2 points. So 2 points ni, okay, so nak dapatkan dia punya value kita buat macam ni. Nak dapat koordinat dia, critical points. Nak dapat koordinat tadi, kita bagi tengok dah. Dia kena apa? Kena gantikan. Mana tadi? Tengok dekat dia punya apa? Ni, critical points ni. Nak dapatkan dia punya point tu, kita kena guna bentuk ni. Okay, so x naught kita ni ada 2 values. Dah ada 1 dengan 3 tadi. Betul? Okay, ataupun 1 or 3. So kita masukkan dalam function fx so that kita dapat dia punya y coordinates ni. Okay, so kita masuk dalam
when x equal to 3. Okay, so f apa? Asalnya kita ada fx equal to padam dulu. Asalnya kita ada fx equal to, soalan dia tadi negatif x cube plus 6x square minus 9x. Okay. So kita gantikan, so when x equal to 3, so that means x 3. So x ni semua kita gantikan dengan negatif 3. Okay, so negatif plus 6 and then 3 square minus 9 times 3. Okay, berapa dapat dia punya ni? Okay. Okay, so dapat kosong. Okay, so kosong. So maksudnya apa? X0, Y, X3, Y0. So dapat apa? Dapat 3, 0. Okay, so kita test pula satu lagi. Okay, when X equal to, sebab dia ada two value, 1. Okay. So masuk balik F0, sorry F1. Okay, so negative 1 square plus 6. Okay, dengar lagi ke suara saya? Oh, dengar. Okay, Alhamdulillah. Okay, so dapat apa? Dapat dia punya Y dia apa? Y dia negative 4, betul? So untuk when X equal to 1, basically dia akan dapat 1, negative 4. So these are the critical points. Okay, critical points untuk soalan ni kita dah dapat dah. Okay, so next, interval. Find the interval where function f is increasing or decreasing and determine the relative maximum point, minimum and maximum. So maksudnya ni kita buat step mana? Kita buat step 1 until step 6. Tapi step 1 and 2 kita dah buat dah tadi dekat soalan B. Okay, so kita buat balik. Kita dapatkan dia punya f prime. Dah dapat dah tadi, so kita buat table pula. Kita buat table dia. Okay, kita buat table. And then yang untuk D ni pula, D nanti find the intervals where the f is concave up and concave down. Hence determine the inflection point. Yang ni untuk D kita kena buat soalan ni step 7 until step 12. Okay, step 7 until step 12. Okay, so kita buat soalan C pula. Okay. Okay, soalan C increasing tadi. Critical value dia tadi berapa dapat? Dia punya ni dapat X equal to 3 or X equal to 1. Betul? Ni saya ambil daripada atas ni. Hello? Okay. So, so untuk C ni kita dapat nak draw dia punya, basically kita nak kena buat table pula sebab step 1, step 2 kita dah buat dah. Okay, so ni dah step 1 sampai step 2 dah kita dah buat tadi. Now step 3. Okay, kita nak buat dia punya critical lines. Okay, kita buat critical line, kita ambil based on this X1 dengan 3. Betul? Okay, kita dapat ada critical lines. So step 4 kita kena buat apa? Step 4 kalau kita tengok balik kita punya dalam buku awak tu, step 4 tu kita kena buat first derivative table. Okay, kita buat derivative table. First
derivative table. So derivative tu apa maksudnya? Kita differentiate first time ni. Okay, so kita buat macam biasa tadi lah. Kita ambil interval and then test value. Lepas tu sign of apa? Of fx ni. Okay, f prime x tadi. Sign of f prime x, which is ikutkan yang ni kita dapat ada tadi value dia berapa tadi? Mana dia value dia? Negative x. Mana dia? Okay, ataupun kita ambil yang ni pun boleh juga. 3x minus 12x plus 9 boleh, ataupun negative 3x square pun boleh. Okay, so dapat negative 3x. Okay. Okay, interval yang pertama daripada mana? Kita tengok step 3 balik. Negative infinity to 1. So, negative infinity to 1. And then second interval, ni, 1 to 3. And then third interval, 3 to positive infinity. Yang ni semua dah cakap dah buat pre-calculus dulu kan? Sama aja. Okay, so kita test, kita ambil value dalam range ni, nak mudah kita ambil value dekat dengan 1. Okay, kita ambil 0. Yang ni kita ambil 1 dengan 3, tak ada pilihan, kita ambil 2. Ambil 2. Lepas tu 4. Okay. Okay, lepas tu tengok sign dia. Okay, sign dia kalau tengok yang pertama ni kita dapat apa? Dapat negative 9, which is negatif, betul? So kita tahu dah, dia mesti positif, negatif. Okay, so kita step number 5, kita nak pilih. Choose the right sign. Maksudnya increasing. Increasing yang mana? Increasing kalau sign dia apa? Positif. Okay. So increasing sign dia apa? Mesti positif. So the interval dia apa? Increasing interval maksudnya dekat 1 to 3. Kalau decreasing, okay, decreasing negative infinity to 1. And satu lagi or. So 3 to positive infinity. Okay. So kita dah jawab dah soalan ini dia punya apa? Sign dia. Lepas tu dia dah dapatkan apa lagi? Step number 6 dapatkan dia punya point dia pula. Maximum dengan minimum. Okay. Step number 6. Okay. Okay, so macam mana nak buat maximum point ni? Okay, masih dengar suara saya lagi ya? Dengar, alhamdulillah. Kalau dengar, ya, kita boleh ambil yang atas balik pun boleh sama ya. Kita boleh ambil, cuma kita tak tahu yang mana satu minimum, yang mana satu maksimum. Kita tahu yang tu ialah critical point sahaja, betul? Kan? Kita buat tadi, kita buatkan dia punya critical value, kan? Sekarang ni kita tak tahu lagi dia punya yang satu minimum, yang mana satu maksimum. So nak tahu maksimum dengan minimum, okay, kita guna balik yang step number 3 kita tadi ni. Okay, dia punya apa line ni. Kita tahu dah dia 1, 3, betul? 1, 2, 3. So kita tengok balik interval yang increasing ni, kita tengok balik, kita tengok yang start yang negative infinity dulu. Okay, tengok yang negative infinity to 1. Okay, negative infinity to 1 ni. Okay, kita tengok sini apa? Decreasing, betul? Decreasing maksudnya apa? Dia masuk bentuk dia mesti ke sini bila sampai dekat 1. And then from 1 to 3, interval dia apa? Increasing ke decreasing? Ni 1 to 3. Increasing. Increasing. So bila increasing dia naik ke atas pula. Nampak? Okay, dia naik atas. So kita tahu yang bawah ni, ini apa? Minimum ke maksimum point dia?
So kita tahu ni minimum point. Minimum point apa ni? X equal to 1, minimum point dia. Okay. And then kita tengok pula yang untuk 3 ni. 3 ni, okay, kita tengok 3 daripada apa? Daripada saya padam ni dulu. Okay, from 1 to 3, kita tengok from 1 to 3, dia apa? Dia increasing, betul? Dia increasing kan? So 1 to 3 ni dia increasing, nampak dia naik ke atas. Tapi dia stop dekat 3. Okay, so from 3 to positive infinity, cuba tengok balik interval ni, dia apa? Dia decreasing. Decreasing dia apa? Kena turun. So sini point apa ni? Point maximum. Maximum dekat mana? Dekat x equal to 3. Okay. So nak dapatkan dia punya koordinat, kita masuk dalam function fx. Tapi kita dah buat dah tadi. Kita dah buat dah. So kita tahu dah point x equal to 3 ni, which is tadi dapat dia punya koordinat dia apa? 3 berapa tadi? 30, betul? 30 dengan 1 negative 4. So kita tahu dah 30 ni apa? Ini maximum point. And 1 ni, which is koordinat dia tadi berapa? 1 negative 4, betul? 1 negative 4 ni kita dah buat dah atas. Nak buat lagi sekali pun boleh. Nak buat sekali lagi kan? Kalau rajin nak buat sekali lagi pun boleh juga. Boleh, tak ada masalah. Gantikan x tu sebagai 1. Dapat juga nanti negative 4. Okay. Maksudnya masukkan dalam equation soalan dia tu. Okay. So dapat juga negative 4 kan? Dapat negative 4. So yang ni point apa tadi? Maximum. Maximum pula. Minimum point. Okay. So kita dah jawab dah soalan C kita. Now soalan D. Soalan D kita, okay, masa dia nak habis ni tak apa, kita guna sikit masa awak. Soalan D kita dapatkan concave up dengan concave down. Concave up dengan concave down, kita kena buat apa? Kita buat step 7 sampai step 11. Lepas tu untuk inflection point tu kita buat step number 12. Boleh? Nanti cuba buat Lepas tu sketch kita punya graph. Jawapan dia dekat belakang tu. Jawapan dia dekat belakang. Lihat jawapan dia. Okay. Jawapan dekat belakang tu nanti awak boleh check, nanti boleh compare jawapan dengan kat belakang. Okay. So boleh nanti kita cuba buat ni. Hello. So nanti kelas untuk yang apa tu untuk esok. Okay, untuk esok apa tu 50. Okay. Sebab satu dengan group D esok pagi. Okay, group D esok pagi. So kelas esok pagi pukul 8 pagi. Dan saya akan discuss sekali lah tutorial yang saya akan bagi nanti dekat group WhatsApp nanti. Saya akan assign buat homework untuk topik yang kita dah belajar ni. And then awak boleh juga redo all the examples. Okay, example 6 and also tutorial 14 number 1 yang kita dah discuss tadi ni. Okay, so I think that's all for today. Okay, because our time is up. And insyaAllah I will share the attendance link at our group WhatsApp just now. Dengar maksud saya ni? Dengar, sir. Oh, tak ada sangkut-sangkut Dengar, sir. Tak ada. Tak ada sangkut-sangkut, Alhamdulillah. Okay, kalau tak ada sangkut-sangkut, kita ulang kaji sikit je sebelum saya stop ni. Okay, kita belajar apa ni? Kita belajar dua benda ni. Okay, kita belajar nak lukis graf, iaitu cara nak lukis dia. Nak lukis dia, first kita kena apa? Kita kena buat first differentiations. Okay, kita yang ni saya nak summarizekan ni. Benda yang penting ni. Okay, kita buat first derivative untuk kita determine interval increasing dengan decreasing dia punya intervals. Okay. Lepas tu kita buat table yang ada test value tu. Okay, in intervals. Kalau sign dia negatif, maksudnya dia decreasing.
And then kat sini juga kita dapat dia punya critical points, iaitu maximum or minimum point. Kita panggil extremum points. And then yang kedua kita yang belajar ni untuk second derivative. Second derivative apa tujuan dia? Kita nak tahu dia concave up ataupun concave down. Concave minimum point, concave down kalau dia ke bawah. Okey, ke bawah dia ada apa? Dia ada maximum point. Ini dia punya point maximum dia. Okey, bila kita punya second derivative tu value dia negatif. Okey. And then kita juga ada belajar pasal inflection. Inflection point is the point where changing from the concave up to concave down. Contoh, okay, this one, dia berubah daripada concave up ni ke concave down. Okay, ataupun daripada concave down ke concave up, point kita panggil apa? Panggil inflection. Inflection point. Nak dapat dia mesti kena buat second derivative. Okay. So I think that's all for today. Thanks and attention. Okay, insyaAllah we see tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Salam, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.